Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdhalih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisriha hifdzul qur'ani wal amali bih warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين إن الهدى هدى الله يهدي يا عليم يا خبير يا مبين يهدي اهدنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتثبيت. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni istaudattuka ma'allamtanihi farududhu ilayya inda hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fajazakumullah khairan jazak pada seluruh para hadirin hadirat muslimin muslimat. InsyaAllah kita sambung huraian hadis yang seterusnya. Masih lagi dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab pada menyatakan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Hadis ke-192 dalam kitab Riyadhus Shalihin dan ke-7 dalam bab ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julus fit turuqat faqalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum illa al majlisa fa'atu at-tariqa haqqah. Qalu wa ma haqqut tariqa ya Rasulullah? Qal ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaihi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda, iyyakum wal julusa fit turuqat. Iyyakum akan kamu. Iyyakum dengan maksud ihzaru wabta'adu wabta'idu. Ihzaru wabta'idu. Jauhilah kamu, awasilah kamu, hindarilah kamu, hindarilah kamu dan jauhilah kamu.
Iyakum, hindarilah kamu, jauhilah kamu. Wal julusa, dalam keadaan duduk-duduk kamu itu fit turuqat, di laluan-laluan, di jalan-jalanan. Duduk di jalan-jalanan, duduk di laluan-laluan. Faqalu, lalu mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Para sahabat lalu menyebut, ya Rasulullah, tidaklah bagi kami dari meninggalkan tempat duduk kami. Tidaklah bagi kami dari meninggalkan tempat-tempat duduk kami, mengambil jalan yang lain, pilihan lain. Kami bercakap-cakap di tempat duduk kami. Maknanya kami sukar untuk tinggalkan tempat-tempat duduk kami itu kerana tempat kami berbual-bual, bercakap-cakap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa iza abaitum, maka apabila kamu enggan, kamu tak mahu, illal majlis, melainkan tetap ingin duduk di situ, nak duduk di situ juga, nak berborak di situ juga, berbual di situ juga, fa'tut tariqa haqqahu, maka berilah oleh kamu jalan laluan kepada yang berhak untuk melalui, untuk jalan. Tunaikan hak. Kalau nak duduk juga tak apa, tapi hak orang yang berlalu di situ, berjalan di situ, tunaikan hak je. Qalu, lalu para sahabat tanya lagi, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, apakah itu yang dikatakan jalan-jalan hak itu? Hak jalan-jalan itu apa wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, jalan kepada, memberi jalan kepada yang berhak itu wahai Rasulullah, itu apa? Apa yang dikatakan memberi yang hak laluan itu, hak jalan itu wahai Rasulullah? Qala, yakni sallallahu alaihi wasallam, ghaddul basar, memejamkan mata, ini menundukkan pandangan. Pertama menundukkan pandangan. Jadi maksud menundukkan pandangan, kaful basar anil muharramat, menjaga pandangan, menundukkan pandangan, menahan mata pandangan dari melihat perkara-perkara yang haram. Waqaful adza, yang kedua menahan diri dari membuat sesuatu gangguan. Maksudnya juga disebut dalam Nuzhatul Muttaqin, raddul adza wa mana'ahu. Apa, menolak gangguan, dan juga menghalang gangguan-gangguan yang datang. Maknanya tak buat, tak mengganggu, tak kacau. Kalau ada apa-apa yang perlu dibantu, ditolong, bantu, tolong. Yang ketiga, waraddus salam, dan menjawab salam. Menjawab salam. Orang lalu ni, orang beri salam, jawab salam. Wal amru bil ma'rufi, yang keempat, dan menyuruh akan yang ma'ruf. Yang kelima, wan nahyu anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Ini yang dimaksudkan boleh berada
di tempat kita duduk di tepi-tepi jalan, tapi kita duduk itu ada manfaat dia, bukan memberi mudarat dia. Ni kita kena faham. Di mana dijelas kepada kita berkait dengan ini, disebut beberapa afadal hadis, beberapa faedah dari hadis. Disebut Nuzhatul Muttaqin, dan kitab Nuzhatul Muttaqin. Pertama, haramatut tariq wa annahu minal haqqil am. Hurmatut tariq, silap. Hurmatut tariq wa annahu minal haqqil am. Memberi penghormatan laluan jalan, kerana laluan jalan itu adalah hak awam, tempat awam. Maka bila tempat awam, laluan jalanan itu kita sama sekali kena hormat. Hari ni pula kita sibuk nak pilihan raya, orang tanpa poster, tanpa bendera sebagainya. Pastikan yang kita letak bendera ke apa tu tempat-tempat yang tak mengganggu lalu lintas. Contoh di tiang-tiang TNB tu, kadang orang TNB susah nak baca meter dia, kita letak tampal kat situ. Kita semangat ni. Ni termasuk juga ni hak-hak orang awam, kena jaga. Walau boleh letak bendera, tapi letak yang sesuai lah. Ada tempat-tempat yang boleh letak, ada tak boleh letak. Ini dia. Ini tempat awam, kena jaga. Kita jalan, kita berkongsi bersama. Bukan sekadar duduk saja, kadang bawa kereta pun tengok. Kalau jalan jam, orang susah nak keluar, kita bersifat beri laluan kepada orang yang susah nak keluar. Semua orang tak bagi jalan, dah orang tu tak keluar-keluar. Dia ada hak-hak dia, mesti kena jaga. Ni orang awam, kita kena lihat kepada banyak keadaan. Ini dia. Bukan ikut suka kita, jangan. Ini termasuk juga dalam menghormati jalanan, laluan, lalu lintas. Termasuk ada pokok-pokok yang mengganggu jalan, kita cantas pokok-pokok itu. Kita bagi laluan. Orang nak pergi sekolah, nak pergi kerja, ini membantu. Kalau ada lubang-lubang, kita bantu ditampal ke apa ke. Jangan letak paku ke apa ke, buang-buang sampah yang tajam-tajam. Orang bawa motor tercocok, bocor pula. Ini perkara yang mesti dilihat dari sudut aspek yang luas. Kemudian disebut dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, litariqi hukuk ukhra fil Islam dzukirat fi ahadits ukhra wahia. Bagi laluan jalan, hak-haknya yang lain yang ada di dalam Islam disebut pada banyak hadis-hadis yang lain. Wahia, antaranya ialah ihsanul kalam, berada di tempat-tempat dengan kata-kata yang baik, yang sopan. Ihsanul kalam, cakap-cakap yang baik, yang sopan. Bukan cakap-cakap yang lara, maki hamon. Kadang anak muda remaja ni dia suka cakap-cakap benda-benda yang kotor-kotor. Yang kotor-kotor. Bukan adab pemuda Islam, anak muda-mudi Islam. Patut cakap yang baik, bahasa yang baik. Bukan bahasa-bahasa yang kotor, yang memaki hamon, yang mencela. Itu amalan jahiliah. Kata-kata yang baik itu juga kalau duduk sebagainya, supaya orang yang lalu menjadi senang. Kemudian wal muawanatu 'alal hamli liman kana ajizan anhu, dan tolong menolong terhadap orang yang terbeban. Bagi orang yang lemah, orang tua, orang buta, kita tolong. Orang-orang wanita-wanita
atau sebagainya, kita bantu, kita tolong yang sesuai. Orang angkat barang berat, bebanan, kita bantu. Apa yang boleh kita bantu, apa yang kita boleh tolong. Bukan kita tengok sebelah mata saja. Tidak. Kemudian i'anatul mazlum, membantu yang dizalimi, orang yang kena zalim. Kena zalim. I'anatul mazlum. Dalam satu riwayat mafhumnya sebut tolonglah orang yang zalim dan dizalimi. Macam mana pula? Nabi para sahabat tanya yang dizalimi, jelaslah tolong orang yang dizalimi. Orang yang zalim tu macam mana pula nak tolong orang yang zalim? Orang yang zalim membetulkan dia. Tolong orang yang zalim ni maknanya betulkan dia. Kesian dia dengan kezaliman dia tu, aniaya orang, berdosa. Jadi menyelamatkan orang lain daripada kezaliman dia tu, halang dia. Ini dia. Termasuk hari ni kita sibuk nak pilih pemimpin. Pilih pemimpin yang baik. Yang baik kepada rakyat, yang buat baik, yang beriman, bertakwa. Lepas tu antara doa dia ajar, Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, lantikkan pemimpin di kalangan kami orang-orang yang baik kepada kami. Dan jangan kau lantik pemimpin di kalangan kami orang-orang yang buat buruk, buat jahat kepada kami. Tengok siapa yang kita pilih. Siapa yang kita pilih, yang kita pilih itu besok akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Jangan ingat tak dipertanggungjawabkan besok. Dipertanggungjawabkan besok. Ini kena tahu. Wa ighasah al-malhuf, memberi bantuan, sokongan, dukungan yang dizalimi, yang meminta tolong, yang lemah, yang sedih, termasuk. Wa irsyadud dhal, dan memberi pedoman, petunjuk kepada yang sesat. Orang yang sesat, ataupun kalau di jalanan laluan, kadang orang tanya, bang, mana laluan, mana jalan nak pergi sekian-sekian tempat, kita bantu, kita tolong. Kalau kita tahu dah, jangan nipu dia pula, kan menjajar cari. Terang pada dia, jelaskan pada dia jalan mana. Orang yang membuat keburukan, kejahatan, kita betulkan. Orang yang sesat jalan, tak tahu mana, kita bersifat ramah. Abang nak pergi mana sebenarnya ni? Nak lalu mana sebenarnya ni? Ni dalam Islam begitu. Kadang dah tak ada budaya itu. Termasuk anak-anak muda-mudi yang hari ni membawa motor, sikal, nak berlomba sebagainya, membawa dalam keadaan bahaya, memudaratkan diri dia dan diri orang lain. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebut la darara wala dirar, tidak memudaratkan diri dan juga tidak memudaratkan diri orang lain. Tapi dia buat ada mudarat, kita tegur, betulkan dia. Saya tengok dulu budaya orang dulu, duduk satu kampung, anak dia anak aku, anak dia. Ni. Kalau anak orang lain tak betul pun betul juga, macam anak kita juga, kita betulkan. Ini budaya orang dulu, orang kampung dulu. Sekarang tu anak dia punya pasal lah. Nanti kan cakap bergaduh pula, tersalah pula. Ni ada budaya tak elok. Betulkan, nasihatkan. Anak muda-mudi remaja, pemimpin negara masa depan. Ini dia. Kemudian watashmitul atis, mendoakan orang yang bersin, batuk. Orang yang bersin, yang batuk ni, kita doakan. Macam ni cara doakan, ni Nabi ajar. Dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Idza atasa ahadukum," apabila salah seorang kamu bersin, tak kiralah bersin ke batuk ke, "falyakul alhamdulillahi ala kulli hal,"
Maka orang yang bersin tadi, batuk tadi, apa dia baca? Alhamdulillahi ala kulli hal. Apa dia? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas tiap-tiap sesuatu, atas tiap-tiap keadaan. Segala puji bagi Allah atas tiap-tiap keadaan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita batuk, kita bersin, kita baca Alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian Nabi bersabda lagi, wal yakul alladhi yushammituhu yarhamukallah. Dan hendaklah berbicara yang mendoakannya pula, yang dengar dia bersin. Tadi orang yang bersin tu alhamdulillahi ala kulli hal, yang bersin. Kemudian yang dengar ni, kita ni yang ada kat situ tu, 2-3 orang ke kita ni, apa kita sebut ke dia? Kita doa ke dia, yarhamukallah, moga Allah merahmati engkau. Yarhamukallah. Kalau perempuan yang bersin, kita baca yarhamukillah, kaf dia baris bawah. Kalau orang tu perempuan, kita ni yang baca kepada perempuan itu yarhamukillah. Kalau yang bersin tu lelaki, sama ada kita perempuan atau lelaki, kita doakan dia yarhamukallah. Kalau lelaki kita baca ke dia yarhamukallah. Kalau perempuan yang bersin, kita baca dia yarhamukillah. Maksudnya moga Allah merahmati engkau. Itu 2. Yang ketiga, wal yakul alladhi yaruddu alaihi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Dan hendaklah menyebut orang yang bersin tadi menjawab balik bila orang mendoakan rahmat kasih sayang Allah kepadanya dengan yarhamukallah ataupun yarhamukillah, maka kita jawab balik orang mendoakan kita. Apa jawabnya? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Saya ulang lagi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Saya ulang lagi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Boleh dapat? Kalau tak dapat, hari ni secara live ni boleh tengoklah. Kalau tak dapat, yahdikumullahu, moga Allah memberi petunjuk kepada kamu, wa yuslihu balakum, dan moga Allah memberi kebaikan keadaan kamu. Memberi kebaikan kepada keadaan kamu, memberi petunjuk, Allah beri petunjuk kepada kamu, dan Allah memberi kebaikan kepada keadaan kamu. Keadaan kamu ni jadi baik. Itu cara dia. Saya ulang balik, bila orang yang bersin, kita orang yang bersin itu mesti sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Dan orang yang mendengar orang bersin menyebut yarhamukallah bagi orang yang bersin laki-laki, dan orang yang bersin perempuan yarhamukillah. Adapun orang yang bersin, bila orang mendoakannya lalu dia mendoakan orang lain, orang yang membalas doa itu dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini cara Nabi SAW ajarkan kepada kita. Cantik agama Islam. Kemudian disebut lagi dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, at-tariqu minal marafiqi al-amah allati hiya milkun lil mujtama'i la yajuzu lil fardi an yasta'thara biha. At-tariqu, jalan, laluan, minal marafiqil amah, termasuk dari kemudahan-kemudahan awam. Marafiq ni kemudahan, apa, infrastruktur, kemudahan-kemudahan awam. Allati hiya milkun, yang merupakan
hak milik lil mujtama, kepada masyarakat. Hak milik awam, hak milik masyarakat. La yajuzu lil fardi, tak boleh atas tujuan individu. Ni kita kena ingat. Masjid ni ialah orang Islam kan, tempat solat sebagainya. Tak kira apa fahaman politik sebagainya, ni masjid kita umat Islam bersatu. Ada tempat-tempat awam hari ni, balai raya kampung kan, yang digunakan untuk pakatan kampung, taman. Ini untuk awam, bukan untuk tempat orang politik letak bendera, bukan. Saya cakap terus, tempat orang awam, pakatan kampung. Ini kena jaga tempat-tempat macam tu. Bukan individu kita, bukan untuk kumpulan kita, bukan. Milkun lil mujtama, hak milik masyarakat. La yajuzu lil fardi, tak boleh untuk individu, kumpulan tertentu. Hak milik awam, kena jaga. An yasta'thara biha, yang boleh individu-individu, kumpulan-kumpulan tertentu nak monopoli, nak memonopolinya. Dia punya, dia anggap dia punya, dia kuasa dia punya. Bukan. Hak milik awam, hak milik masyarakat. Ada haknya. Tempat-tempat awam, jalan raya, balai raya, atau apa sahaja tempat-tempat ni kita jaga ni. Kemudian disebut lagi, alal muslim an yakuna daimul amal li nashril khair wa da'wati ilaihi. Ke atas muslim, kewajipannya juga, dan kitab Nuzhatul Muttaqin menyebut, untuk sentiasa melaksanakan kerja, amalan, perbuatan li nashril khair, untuk menyebarkan kebaikan, wa da'wati ilaihi, dan mengajak kepada menyebarkan kebaikan. Ini tujuan kita ni. Orang Islam ni, apa tujuan orang Islam? Apa kewajipan orang Islam? Sentiasa melakukan amalan, pekerjaan, perbuatan. Apa dia? Menyebarkan kebaikan. Ini kerja orang Islam. Benda yang baik kita sebarkan. Kita bantu tolong, wada'wati ilaihi, dan kita mengajak orang lain turut sama mengerjakan kebaikan. Ini penting. Ini kita kena faham. Perkara-perkara ini. Di mana saya menambah apa yang disebut oleh Al-Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani yang saya petik di dalam kitab Dalilul Falihin Lituruki Riyadhis Salihin. Kitab Dalil Al-Falihin bagi syarah kepada kitab Riyadhus Shalihin, namanya Dalilul Falihin, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali Elan, Syekh Muhammad Elan, atau disebut Syekh Muhammad Elan As-Siddiqi, yang mengarang kitab Dalilul Falihin, mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin ini, menambah riwayatnya. Dia menambah apa dia kata, iaitu yang saya petik satu, menurut Zadat Tabrani, menurut Al-Imam At-Tabrani, menambah maksud juga daripada hadis ini, wa a'inu al-mazlum wa dhkurullaha katsira, meminta tolong wa'inu, dan tolonglah kamu, wa'inu, dan tolonglah kamu al-mazlum, yang kena zalim, wa dhkurullaha katsira, dan berzikirlah kamu kepada Allah banyak-banyak. Kena banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita duduk menunggu ke apa, selain berborak, sambil-sambil berborak, yang bila bercakap kan seorang bercakap, yang lain dengar. Sambil dengar, banyakkan juga kita berzikir, menyebut-nyebut Allah, berzikir, bertasbih, bertahmid, istighfar, qaul apa, hauqalah apa, dengan kita la haula wala quwata illa billah. Bahkan digalakkan dalam Islam bila kita berada di pasar-pasar, supermarket lah, tempat beli belah,
Perbanyakkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau boleh ditambah yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyakkan juga berzikir. Banyakkan berzikir supaya tempat yang kita zikir ni banyak keberkatan, banyak kebaikan yang akan datang. Ini dia mesti kita faham betul-betul. Seterusnya hadis yang seterusnya hadis ke-8 dalam bab ini. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min zahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamaka intafi' bih. Qala la wallahi la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Hadis yang sangat baik dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau kita baca Ibni Abbas maknanya Abdullah bin Al-Abbas kan. Dua orang sahabat. Satu anaknya lah Ibnu Abbas. Kedua bapanya Al-Abbas. Al-Abbas. Pakcik Nabi Al-Abbas. Jadi radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas min sirari sahabat, sahabat junior. Al-Abbas radhiyallahu anhu merupakan sahabat senior lah, min kibaris sahabah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin, telah melihat baginda khataman min dhahabin, melihat cincin dari emas, cincin daripada emas, fi yadi rajulin, di tangan seorang. Ada seorang sahabat tu ada cincin di tangannya. Fanaza'ahu, lalu baginda menanggalkan cincin di tangannya itu. Fatarahahu, lalu nak baginda melemparkannya, membuangnya. Cincin emas Nabi cabut, Nabi buang. Waqala, dan baginda telah bersabda, ya'midu ahadukum, salah seorang kamu sengaja, salah seorang kamu sengaja, ila jamratin min narin, untuk mencampakkan diri ke dalam bara dari bara api, yakni bara api neraka, menuju ke bara api neraka. Sanggup secara sengaja salah seorang kamu menuju kepada bara api dari api neraka. Fayaj'aluha fi yadihi, maka ia menjadikannya di dalam tangannya, yakni memakai cincin di tangannya. Disebut tangannya maknanya jarinya lah. Yang dimaksudkan kaedah dia disebut dalam Nuzhatul Muttaqin, ay yaj'aluha fi usbu'ihi wa huwa majaz mursal min itlaqil kull wa iradatil juz'. Yang dimaksudkan itu adalah jari-jarinya, menjadi suatu kiasan majaz mursal yang namanya dinamakan semua tetapi memberi maksud sebahagian. Maknanya disebut tangan, memasukkan cincin itu di tangan, maksudnya memasukkan cincin itu di jari. Lalu bila Nabi cabut cincin emas ni, Nabi lempar, lalu Nabi kata, salah seorang kamu sengaja
menuju kepada bara api dari api neraka, yang mana ia meletakkan cincin di tangannya, ini di jarinya. Faqila lirrajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan kepada lelaki yang Nabi ambil cincin itu, Nabi buang, dikatakan kepada lelaki itu, ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi SAW pergi, ada seorang yang mengatakan kepada lelaki itu, khudh khatamaka, ambillah cincinmu semula, ambil balik cincin tu. Maknanya ada sahabat yang ada kat situ ni faham. Dia tidak disebut secara jelas siapa sahabat ini. Satu sahabat yang memakai cincin yang Nabi buang ni. Satu lagi sahabat yang bila Nabi pergi suruh ambil balik cincin tu, ambil balik cincin tu, tak apa. Intafi' bih, gunakanlah cincin itu perkara yang boleh beri manfaat. Cincin emas bolehlah ambil balik, gunakan untuk memberi manfaat. Apa yang boleh kita gunakan untuk manfaatkan cincin tu, ambil untuk tujuan manfaat, tak apa, ambil. Memang Nabi buang, tapi boleh sahabat yang faham di situ, sebab ini cincin emas, tak apa, ambil, buat ada manfaatnya. Qala, lalu lelaki ini menjawab bila diminta ambil semula cincin ini. Ini menarik. La wallahi, tidak demi Allah, tidak demi Allah, la akhudhuhu abadan, selama-lamanya aku tak akan mengambilnya, tak akan mengambilnya, tak ambil. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melemparkannya, telah membuangkannya. Aku tak akan ambil selama-lamanya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah membuangnya. Nabi dah buang, tangan Nabi SAW yang membuang, aku tak akan ambil. Yang hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Pada dari sudut hukum fiqh, benda ada manfaat, boleh kita ambil lah dari sudut hukum fiqh. Tetapi lelaki ini memilih al-azimah, bukan mengambil rukhsah. Dalam Islam ada, dalam kita belajar dalam kitab ilmu usulul fiqh, ada dua tahap untuk kita capai. Pertama al-azimah, kedua ar-rukhsah. Al-azimah ni mengambil tekad, keazaman, kesungguhan kerana Allah Ta'ala. Adapun ar-rukhsah mengambil barang keringanan. Dasar riwayat menyebut alaikum bi rukhsatillah, alaikum bi rukhsatillah allati rakhasa lakum. Terhadap kamu ada barang keringanan, rukhsah dari Allah, yang Allah Ta'ala telah memberi keringanan kepada kamu. Ada rukhsah. Kalau nak ambil guna manfaat kebaikan duniawi kita, tak jadi masalah. Atau barangkali kita ambil, kita boleh buat sedekah ke apa ke, tu lagi baik. Tetapi mengambil al-azimah, al-azimah ni dia berkait dengan Allah dan Rasul. Kita mengambil sesuatu Allah dan Rasul, kemuliaan Allah dan Rasul, mengutamakan. Walaupun secara zahir pandangan kita ambil, kalau kita tak nak pun kita boleh sedekah, lagi manfaat lagi banyak untuk masyarakat umat Islam, ada pahala. Namun di situ ada perkara yang dipanggil al-azimah, mengambil keazaman, mengambil tekad, keutamaan, mendahulukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang lain. Mengambil apa kita panggil, mendahulukan apa yang ada dari apa Allah dan Rasul. Terlalu cinta kepada Allah dan Rasul.
di mana disebut kepada kita melalui firman Allah dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ya, artinya, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkanlah. Apatah lagi yang membabitkan azimah, tekad, azam, ikut Nabi betul-betul. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksaannya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Dia mengambil azimah. Ini sesuai dalam surah Ali Imran. Qul in kuntum tu'ibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku, ikut Nabi Muhammad SAW. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutlah baginda Muhammad SAW. Ikut aku, ikut baginda Muhammad SAW. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum, dan Allah ampunkan bagi kamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka lelaki ini memilih apa yang dipanggil dengan azimah. Ini yang mesti kita faham betul-betul. Di mana afadal hadis, faedah daripada hadis ini dalam kitab Nuzhatul Muttaqin menyebut, termasuk tadi emas tadi, cincin emas tadi boleh bagi perhiasan kepada isteri, boleh juga kalau untuk rukhsah tadi. Tapi ialah sahabat ini merasakan bila Nabi dah buang, aku nak ambil, macam mana kalau kita itu perasaannya. Ini seorang Nabi, seorang Rasul. Faedah hadis yang boleh kita ambil, izalatul munkar bil yad liman yastati'u dzalik. Menghilangkan kemungkaran yang ada dengan tangan, kuasa bagi siapa yang mampu. Rasulullah mampu dengan kuasa, guna dengan tangannya, ini dengan kuasa, berkuasa untuk buang cincin itu, cincin yang haram itu. An-nahyu an khatamiz zahab lirijal litahrim. Yang kedua, larangan dari cincin emas bagi laki-laki. Dia termasuk yang haram, pengharaman bagi laki-laki memakai cincin emas. Ini berkait dengan cincin ini, disebut juga dalam faedah hadis lagi, yu'khadhu minal hadis anna takhattumi bidzahab lirrajuli minal kaba'ir lil azmil wa'id fihi, Diambil dari hadis ini, bercincin dengan emas bagi laki-laki termasuk dari dosa besar. Disebut minal kabair dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, minal kabair, termasuk dosa besar. Kerana besar ancaman padanya orang lelaki yang memakai cincin emas. Di mana berkait dengan cincin ini. Saya nak sebut tentang hukum cincin lah. Pertama, jari mana yang boleh pakai cincin? Jari mana? Dalam riwayat Muslim, Sayyidina Ali karamallah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegahku dari memakai cincin pada jari ini dan ini, sambil menunjukkan kepada jari tengah dan selepasnya, iaitu jari telunjuk. Jari tengah, jari telunjuk. Rasulullah SAW pernah melarang Sayyidina Ali dari memakai cincin pada jari tengah dan jari telunjuk. Jari hantu, jari telunjuk, dua jari ini tidak boleh
Adapun menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama dalam mazhab kita sebut memakai cincin pada jari tengah dan jari telunjuk ini merupakan perkara yang disebut makruh tanzih. Makruh tanzih ni makruh lah. Ukurnya makruh, tak jatuh haram, tapi makruh, tidak disukai. Tak dosa pun, tetapi menyalahi adab. Seperti apa makan sambil berdiri, ini menyalahi adab lah. Dia panggil makruh tanzih, tak beradab. Yang afdalnya tidak memilih jari telunjuk dan jari hantu. Jadi pakai cincin pada jari tengah atau jari telunjuk tak haram, makruh tanzih saja. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Imam An-Nawawi sebut, Imam An-Nawawi rahimahullah sebut, yang sunat bagi lelaki dan juga perempuan untuk memakai cincin pada jari kelingking, iaitu jari yang paling kecil sekali. Disunatkan jari kelingking. Tapi kalau nak pakai jari yang sebelah kelingking ni panggil jari apa? Jari manis, apa nama? Boleh juga. Tapi disunatkan yang kelingking ini. Hukumnya menurut Imam An-Nawawi adalah ijma', hukumnya sunat. Hukumnya sunat dapat pahala je nak jadi kelingking. Tapi kadang orang dia cincin dia tak besar tak kecil kan. Kalau ni longgar pula. Kadang biasa jadi manis lah gitu. Tidak kira tangan kiri atau tangan kanan. Cincin cantik. Sunat jari kelingking. Tak kira tangan kiri, tak kira tangan kanan, ukurnya sunat. Di mana ada hadis Nabi memakai pada tangan kiri seperti kata Anas bin Malik, hadis riwayat Muslim, yang artinya adalah Nabi SAW memakai cincin pada jari ini sambil menunjukkan ke arah jari kelingking pada tangan kirinya. Maknanya boleh kiri atau kanan. Namun ada juga yang mengatakan bahawa Nabi memakai cincin pada tangan kanan seperti yang diriwayatkan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi. Ada kata Nabi pakai tangan kanan, dan ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dengan tangan kiri yang sunatnya jari kelingking. Jadi lelaki tidak boleh memakai cincin emas, itu ijma'. Sebaliknya yang boleh hanyalah cincin yang dibuat daripada selain emas, seperti perak, batu permata dan lain-lain. Digalakkan memakai perak sebab itu yang Nabi pakai. Perak boleh pula. Tapi cincin lah. Bukan gelang, bukan rantai. Ini bagi lelaki lah maksud saya. Cincin. Sepakat ulama kata sunat hukumnya memakai cincin pada jari kelingking, iaitu jari kecil, dan ia boleh dipakai mana-mana tangan baik kanan atau kiri. Yang dimakruhkan pakai jari telunjuk dan jari tengah seperti kata Imam An-Nawawi, jari kelingking sunat hukumnya, dan tidak boleh laki-laki memakai cincin emas, hukumnya haram memakai cincin emas bagi laki-laki. Perempuan tak apalah. Ini adalah kerana Nabi pernah mempunyai cincin. Nabi SAW sendiri pernah ada cincin, lalu ditegur oleh Jibril AS. Ini adalah kerana hukum Islam secara terperinci diturunkan kepada Nabi selepas peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi perlahan-lahan hukum Islam itu diterapkan supaya ia sebati dengan masyarakat. Selepas ditegur oleh Jibril AS, Nabi terus membuka cincin emas tersebut dan buang. Nabi buang cincin emas. Asalnya Nabi pernah pakai cincin emas, tapi diharamkan. Perkara berkait dengan syariat berperingkat-peringkat. Baginda pun pernah bersabda yang mafhumnya, aku tidak akan memakainya lagi cincin emas. Ini haram. Nabi pun mula memakai cincin yang diperbuat daripada perak, di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, selepas itu cincin perak yang dipakai oleh Nabi tersebut diwariskan kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Cincin perak yang Nabi pakai itu
diwariskan pada Saidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Islam yang pertama, khalifah Uthmaniyah yang pertama. Khalifah Ar-Rashidah, khulafa Ar-Rashidin yang pertama. Lepas itu Saidina Umar Al-Khattab. Lepas Saidina Abu Bakar pakai cincin perak tu, yang pakai lepas tu adalah Saidina Umar. Akhirnya Saidina Uthman, pindah kepada Saidina Uthman. Kemudian cincin tersebut hilang sebab terjatuh ke dalam telaga. Ini dikisahkan dalam kitab hadis riwayat Imam Muslim. Sampai Saidina Uthman hilang dalam telaga. Cincin yang dipakai Nabi itu pun digunakan untuk membuat cop surat. Untuk cop surat, meterai. Ini adalah menerusi Anas bin Malik dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai cop pada cincin perak baginda yang tertulis Muhammadun Rasulullah. Cincin perak Nabi ni tertulis Muhammadun Rasulullah. Ni cop dalam Islam, meterai dalam Islam. Kita kan apa-apa pengesahan ada cop. Cop ni ikut sunnah Nabi SAW, ada cop. Macam mana pula zaman sekarang orang nak kahwin tak berdaftar pula, nak macam tu aja tak boleh. Walau ada 5 syarat tu, 5 rukun itu, bakal pengantin laki, bakal pengantin perempuan, wali, saksi, ijab kabul. Hari ni saduz zari'ah, nak menolak keburukan, hari ni kena daftar perkahwinan, kena pergi kursus kahwin, ada cop pengesahan, ada tanda tangan, sunnah. Ni dalam apa saja urusan. Hari ni nak wakaf harta, bukan boleh cakap mulut. Kita nak wakaf harta, waris kena tahu, buat agreement dia, buat supaya tak menyusahkan waris akan datang. Nanti besok waris tuntut, tak ada bukti, cakap mulut aja. Ni kena tahu ni orang Islam. Sebab tu ada cop meterai ni. Nabi ni ada cop cincin perak, cop cincin perak baginda tertulis Muhammadun Rasulullah. Perkataan secara berasingan dengan 3 baris. 3 baris. Muhammad, Rasul, Allah. Muhammadun Rasulullah. Siapa yang nak memakai cincin yang ada cop Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, diingatkan, andai kata ada cincin kita ni kata nama Allah lah, nama Muhammad lah, pastikan jangan kita pakai sampai masuk tandas, masuk toilet. Ni kena ingatlah. Ini adalah menghormati nama Allah dan Rasul yang terletak pada cincin. Jadi jelas cerita pasal cincin. Dan saya tambah ujungnya faedah hadis dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, mubalaghatus sahabati fimtithali amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajtinabi nahyih, iaitu para sahabat ni bersungguh-sungguh di dalam menurut perintah Nabi dan sangat-sangat menjauhi larangannya, kerana sifat takwa yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau teguran sebagainya, mengambil suatu barang keinsafan yang sangat tinggi, sangat mendalam, disebabkan iman yang ada dalam hati mereka. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Aquli quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istamat ala muhabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika fawaththikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alayka wa ahyiha bi ma'rifatik wa min al-shahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir.
Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma ahyina bihayatil ulama'il amilin wa amitna bimautis syuhada wa hsyurna fi zamratil awliya wa adkhilnal jannata ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, ya Tuhan kami, lantikkanlah pemimpin di kalangan kami, mereka yang berbuat baik kepada kami, dan janganlah engkau lantik pemimpin di kalangan kami yang melakukan kejahatan kepada kami. Lantiklah pemimpin itu yang beriman dan bertakwa, yang penuh berkebajikan. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ja'alna muqimis salati min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.